Contohlah, kadang-kadang kita minta satu benda tu baik, nampak tak? Ya Allah, bagilah aku sihat afiat, nampak tak? Aku nak pergi Mekah, dah dipanggil tabung haji, dah panggil dah, masuk sistem nama aku nak pergi Mekah buat kerja haji, ya. Ya Allah, engkau bagilah aku sihat afiat. Minta sihat tau. Minta besok jatuh masuk hospital, nampak tak? Dia kata dia minta sihat tu bagi sakit. Dia kata apa? Aku tak boleh pergi Mekah tahun ni lah. Dia tak? Lah, dia minta Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ahlihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Balik kita tadi pada ayat 40 surah Ali Imran yang kita sebut tadi ini, apabila Allah dimaklumkan Jibril kepada Nabi Allah Zakaria bahawa dia akan dapat anak, maka dia pun bertanya kepada Allah, macam mana aku nak dapat anak, aku dah tua, isteri aku pula mandul. Jadi dia bercakap tu bukan hukum adat lah. Jadi Nabi Allah Zakaria bercakap tu atas hukum adat, ya, kemunasabahan secara adat. Berulang-ulang cuba jadi yang sama, berulang-ulang cuba jadi yang sama. Tiap-tiap kali ambil gula, bubuh manis. Itu berulang-ulang cuba, ya. Macam satu kita bergula tak manis pula. Tu apa cerita tu? Nah, ini sudah menjadi hukum adat, tak boleh pakai hukum adat lagi, kena pakai hukum lain. Nampak? Itu cerita dia dah. Jadi maka tu Allah berkata kat dia jadi, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Demikian Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Itu makna kata harus, bukan wajib bertemu seorang suami dengan isteri, bertemu seorang laki-laki dengan perempuan baru nak jadi nak beranak, bukan. Itu secara hukum adat. Nampak tak? Ya. Secara hukum akal harus, nampak tak? Allah boleh berbuat semua. Sebab banyak dah kita perhati di sini, di mana kita sebut di sini, saya buat sikit catatan kita nak faham. Menanggapi keinginan Nabi Allah Zakaria tadi dengan penjelasan bahawa jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, di mana dia akan mencipta mengikut faktor penyebabnya, akan menciptanya tanpa faktor penyebab. Betul tak? Allah bebas, ya, fa'alul lima yurid, itu nama Allah tu. Satu sifat Tuhan, fa'alul lima yurid, fa'alul mukhtar, itu Allah. Al-fa'ilul mukhtar, al-fa'ilul murid. Allah SWT pencipta yang dia kehendaki, pencipta yang dia pilih. Dia nak buat apa, dia kehendaki, dia sendiri pilih. Nampak tak? Nampak tak? Bukan satu kewajiban, bukan satu benda yang wajib bagi Allah mencipta, menjadi, mengada atau menidak. Sebab tu disebut sifat harus ni dalam ilmu sifat 20 kita panggil apa? Fi'lu kullu mumkinin aw tarku. Fi'lu kullu mumkinin aw tarku, berbuat mungkin atau meninggal. Mungkin ni makhluk. Nampak tak? Yuhyi wa yumit, menghidup dan memati, tak wajib. Tak wajib Allah menghidup, dan tak juga tidak mustahil Allah mematikan. Nampak tak? Faham ya? Begitu juga rezeki. Wa yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah beri rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Nampak tak? Walaupun kita berusaha, ada jalan-jalan berusaha, ada faktor-faktor penyebab kita boleh mendapat hasil daripada usaha, tapi Allah kehendaki. Ada orang menjaga berjaya, ada orang menjaga tak berjaya. Nampak tak? Ya? Kedai sebelah-sebelah, ini pun kedai mi, ini pun kedai mi. Nampak tak? Seorang nampak laku banyak pelanggan, seorang tak ada pelanggan. Nampak tak? Dua-dua orang Islam, dua-dua berdoa kepada Allah. Nampak tak? Maknanya kata Allah kehendaki siapa yang dia bagi, dia bagi. Sebab Tuhan itu antara satu daripada sifat Allah tak masuk siapa-siapa nama Al-Qasimu. Qasim, kita pakai nama Kasim kan? Kasim, itulah Al-Qasimu. Itu nama Allah tahu kan? Pembahagi tunggal. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatun fil hayatid dunya. Tuhan kata sendiri, kami yang bahagi kehidupan mereka di dunia. Nampak tak? Nak jadi apa dia? Banyak mana rezeki dia? Nampak tak? Itu kata tadi, kita tengok bab rezeki baliklah. Kita kena kisah kepada bab rezeki. Arzqunda maqsum, arzqunda madmun, arzqun mamluk, kata dia. Arzqun maw'ud. Tengok dalam Minhajil Abidin, kitab tu ada. Ini saya cakap. Tentu baca kitab tu boleh jumpa, kata Imam Ghazali Kupah. Baik, kita balik tadi yang kita nak ambil faham. Jadi maknanya kata faktor tadi,
Allah ciptakan banyak makhluk dia. Allah cerita Adam tidak ada faktor sebab menyebab, tidak ada. Ya. Cuma disuruh ambil tanah, dibuat daripada tanah. Nampak tak? Gumbal-gumbal tanah, ya. Maka Allah tiupkan ruh, jadi Nabi Allah Adam. Perempuan lagi teruk, orang perempuan lagi senang. Perempuan bukan Tuhan buat daripada tanah, tapi keluar daripada sumber tanah tu Adam. Nampak tak? Ya, sesudah 150 tahun tu Adam duduk dalam syurga, duduk melilau 150 tahun. Seorang-seorang dia single. Nampak? Single parent. Duduk seorang-seorang dalam syurga, ya. 150 tahun punya lama. Barulah Allah bagi kat dia tu Hawa. Nampak? Tu Hawa tak sebut kata buat daripada tanah. Nampak? Ya. Ketika dia duk fikir macam mana, dia ada syahwat. Syahwat tu sudah ada satu bahagian daripada syahwat. Zina linasi hubu syahwati minan nisa. Ada, nisa tu ada. Nampak tak? Syahwat tu ada hak nisa, perempuan. Tapi dia tak tahu nisa tu yang mana. Yang mana nisa? Sebab tidak ada modul, tidak ada model yang tunjuk sini. Tidak ada satu benda, ya, yang asal tunjuk. Maka itu dia lemah, begitu letih oleh kerana tekanan nafsu syahwat dia tadi. Lena di pokok, sandak di pokok, lena dalam duk lena tu. Allah keluarkan satu angin daripada rusuk atas, rusuk kanan belah kiri. Dia punya begitu, dia punya bengkok, nampak? Perbetul yang tak boleh, nak pelurus yang tak boleh, nak bengkok yang tak boleh. Mudah patah, nampak? Ini orang perempuan. Daripada sini dia keluar angin. Angin keluar daripada tulang tu, terjengui lah Tok Hawa sebelah. Sedap-sedap, yang ni aku mau. Nampak tak? Dia cari, nampak tak? Itu dia. Jadi orang perempuan jadi daripada angin, tulang rusuk. Sebab tu dia punya angin tinggi sikit perempuan ni. Dia naik angin jenuh kita. Kalah. Sedangkan angin adalah makhluk Allah yang paling kuat. Angin lah makhluk Allah yang paling kuat. Tanah, air, api, angin. Angin tu paling kuat sekali. Tanah, air, api, angin. Nampak tak? Angin adalah makhluk Allah yang paling kuat. Nombor 2 tanah, nombor 3 air, nombor 4 last sekali api. Yang tu iblis tak tahu. Sebab tu dia boleh sombong depan Tuhan yang mewujud. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Nampak tak? Wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hang jadikan aku daripada api, kau jadikan daripada tanah. Nampak? Ini satu kelemahan dia. Dia tak tahu ilmu tu, tak ada ke iblis. Orang. Sebab dia tak buat benda tu. Benda 4 benda tu dia tak buat sebab dia tak tahu. Dia ambil secara kasar, secara rambang, ya, mengatakan bahawa dia daripada api paling terbaik. Nauzubillah. Itu kita kena faham tadi ni. Maka jangan ada sifat wujud. Awal-awal dia dah wujud dengan Tuhan sendiri, ya. Baik, maka dikata tadi ini, itu contohnya. Maka Allah jadikan banyak Nabi Adam. Jadi tanpa ada faktor penyebab, ya. Nabi Allah Syis alaihi salam, Syis 41 orang anak tu Adam ni, 41 orang. 40 kembar. 20 kembar jadi 40. Seorang aja. Seorang Nabi Allah Syis ni, dia bukan dilahir oleh tu Hawa. Dia keluar daripada tu Adam. Keluar sama juga tu Hawa keluar daripada tu Adam, Syis pun keluar daripada tu Adam juga. Nampak tak? Itu dia punya uniknya, kelebihan Nabi Allah Syis alaihissalam. Dia seorang jadi Nabi. Nampak tak? Dalam kitab Faraidul Faraid, satu kitab Tauhid, sifat 20, dia kata apa? Nabi Allah Syis ni juga dikira sebagai Rasul, 313 orang Rasul. Nampak tak? Ini ada sebut lah. Tapi dia punya apa? Hadis dia adalah lemah, yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Baik, sambung. Allah sebagai satunya Tuhan memiliki 3 kelompok sifat. Allah ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Artinya sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil atas Allah, dan sifat harus pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena faham betul-betul yang harus tu, ya, sebab dia ada hubung kait dengan kita sendiri, ya. Maknanya sifat jaiz ni, pertama sekali, Allah tidak wajib berbuat sesuatu dan tidak mustahil, nampak tak, meninggalkan sesuatu. Tidak wajib dan tidak mustahil kata Allah. Bagi mengadakan mungkin, membina mencipta mungkin,
mengadakan mungkin atau menidakkan. Sebab tu kita kena sebut dalam zikir tu, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, tidak Tuhan melainkan Allah yang asa pada zatnya, ya, sifatnya dan perbuatannya, ya, lahul mulk, baginya segala kerajaan langit dan bumi, seluruh kerajaan, ya, walahul hamd, baginya segala puja-puji, sebab segala yang dia buat tadi, dua pentadbirannya dengan sempurna, nampak. Kemudian yuhyi wa yumit, dia tambah, nampak zikir tu, tambah yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan. Makna kata seluruh langit bumi alam yang Tuhan buat milik dia tadi ini, dia yang mengada dan tidak, makhluk dia bagi nyawa ataupun tidak, hidup ataupun mati, itu kerja Allah. Kemudian tambah lagi Imam Ghazali, kita tambah lagi sikit, ada dia punya sanad hadis tu ada sebut, ya, biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Tuhan buat semua betul, perfect, tak ada yang silap, nampak? Tak ada yang salah, tak ada yang silap. Itu artinya biyadihil khair wa ilahil masir, kepadanya akan kembali semua, wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahawa dia tiap-tiap satu amat berkuasa. Itu dia. Itu nak faham betul. Boleh nah? Jadi pendek kata, bila kita mengambil kira dimasuk saja yuhyi wa yumit, itu sifat haruslah. Semua tu harus dalam belakang tu, ya. Kembali kepada dia. Juga harus kembali kepada hukum syarak, ya. Ada dalil syarak mengatakan kita akan balik kepada Allah, akan ada kiamat, manusia akan kembali kepada Allah. Betul tak? Itu hukum syarak, dalil syar'i. Itu dia. Dalil akli, secara akal, hukum akal, Allah punya suka lah. Nak bagi kita hidup balik ke, nak ada balik ke, nampak? Nak buat balik ke, nak bagi hidup semula ke, nak adakan akhirat, itu kehendak Allah. Bukan wajib bagi Allah kena wujud kena akhirat. Bukan wajib bagi Allah kena buat syurga, neraka. Tak. Nampak? Sebab itu dalam ilmu mantik, kita mengaji ilmu mantik dulu, sebelum tauhid dia ada ilmu mantik, kena mengaji mantik tu, ya. Jaiz nazari dia panggil. Jaiz nazari ini maknanya sah pada akal. Nampak? Dia kena kata dulu betul. Sah pada akal bahawa Allah Subhanahu Wa Taala harus memasukkan orang yang beribadat, orang yang sembahyang ke dalam neraka. Dan harus bagi Allah SWT memasukkan orang yang derhaka, yang mungkar ke dalam syurga. Nampak tak? Dia kena pergi dulu tu. Itu hukum akal, bab hukum jaiz yang tadi harus pada Allah. Nampak tak? Tapi musannif tambah sikit belakang, pengarang kitab tambah sikit belakang. Maka dirujuk kepada hukum syarak pula. Mesti ada sebab, kerana Allah sebaik-baik pencipta, ya. Takkan orang dah sembahyang elok-elok beritahu dalam neraka pula, betul tak? Tentu orang ni kata tak betul kan? Tak betul ya Tuhan aku ni, ya. Orang sembahyang tu, ya. Allah ada sebut fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Tu apa dia? Kecelakaan menimpa orang sembahyang, bukan orang sembahyang tu celaka. Kecelakaan menimpa orang sembahyang. Siapa mereka? Yang lalai pada solatnya. Lalai. Ditanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, apa makna tu? Dia kata lalai, orang ni lalai, pertama sekali dia tak jaga waktu solat. Itu dia. Itu lalai yang pertama, tak jaga waktu solat. Nampak tak? Itu dia. Itu baru waktu. Yang kedua, dia tak jaga segala syarat-syarat persendaan awal bagi solat. Wuduk dia tak kemah, pakaian tak kemah, nampak tak? Aurat tak jaga, kiblat tak cari betul, nampak tak? Itu dia, nampak tak? Lalai yang ketiga, nampak tak? Dalam ni kosong, mata hati dia kelabu, gelap, kabut. Dia tak nampak, ya. Wajahullah, tak nampak perbuatan Allah berlaku atas diri dia. Berlaku perbuatan Allah atas diri dia, tak nampak. Yang ketiga, nampak tak? Yang keempat, nampak tak? Dada dia, dalam jiwa, papan hati dia berselerak dengan sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang keji. Nampak tak? Segala sombong, riak, ujub, takabur, hasad, dengki, khusumat, nampak tak? Hikid, semua ada dalam diri dia. Nampak? Menghadap Tuhan lekeh kotor. Nampak? Ya? Dada dia kotor. Tapi dia sebut wajahtu wajhiya lillazi Allah. Nah? Tapi jiwa dia kotor. Nak kena bersih dalam tu dulu. Kena cuci. Ya, dia kena ambil tazkiyatun nafs, ya,
membersihkan dia punya jiwa dan nafsu, menghadap Tuhan. Sebab kita bukan menghadap dengan jiwa, dengan badan, dengan tubuh kasar. Kita menghadap dengan ruh, dengan hati, dengan nurani, dengan hawa, dengan nafsu, dengan syahwat. Nampak? Dengan ruh. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Itu kita kena cari semua tu. Jadi makanya tadi ini diambil kira oleh musannif, maka kita kena fahamlah. Dalam bab harus ini kita nak ambil faham di sini, tuan-tuan. Mari kita baca dululah. Saya kupas balik sikit banyak, tuan-tuan boleh faham. Ya. Jadi kata tadi ini, atau mustahil pada akal seperti barang berkata oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak, Tuhan patut kena buat yang terbaik. Yang baik-baik semua Tuhan buat. Nampak tak? Tuhan wajib kena buat, bukan patut, wajib kena buat yang baik. Mu'tazilah kata. Maknanya kata orang sembahyang kena masuk syurga. Itu dia. Orang tak sembahyang masuk neraka. Itu faham Mu'tazilah. Sekarang ni kita panggil liberalism. Puak liberalism dia lebih pakai akal. Nampak tak? Kemunasabahan akal. Tak munasabah dengan akal dia tolak. Walaupun ada Quran, ada dalil, ada nas, dia tak pakai. Itu Mu'tazilah. Ya, dia tak akan pakai. Faham liberalism sekarang. Dulu lama kita panggil Mu'tazilah. Ya. Jadi pihak ni mengatakan Allah memang wajib kena buat yang baik. Macam mana wajib buat baik? Kalau orang tak buat jadi apa? Kita dah tahulah kalau wajib ni kita buat apa hukum? Berdosa kan? Salah. Jadi kalau Allah wajib kena berbuat baik, kalau Allah tak buat yang baik, Allah tak betul. Dia fikir mana? Itu dia kata tadi ni, tidak wajib bagi Allah berbuat sesuatu. Kita minta doa. Pagi, petang, siang, malam kita buat dengan syarat-syarat cukup. Bangun malam sembahyang tahajud lagi ya, dengan menghadap Tuhan dalam malam hari. Buat pula 12 rakaat. Baca pula surah-surah ayat kursi pula, baca habis 100 kali. Nak minta hajat, wajib Tuhan kena bagi ya? Dah, kita wajib mentahirkan sifat ubudiyah kita, meminta. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua fakir, berhajat kepada Allah. Sebab tu kamu kena minta. Wajib kamu kena minta. Nampak tak? Tapi tidak wajib bagi Allah untuk mengkabulkan doa kamu. Nampak tak? Jadi Tuhan tak kabul doa, ada pasal. Tapi macam mana pun, Nabi dengan penuh rahmat beritahu, Allah kabul doa tu. Nampak tak? Sebab ada nama-nama Allah dalam Quran. Nama-nama dalam 99 nama tu yang dikhaskan untuk mengkabulkan doa hamba-hamba dia. Antaranya sifat apa? Nama apa? Al-Wajibu. Itu dia. Buka tengok. Siapa 9 nama Allah? Al-Wajibu tu memustajabkan doa. Nampak tak? Itu dia kata. Tapi Tuhan tak syarat. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila hamba-hamba aku bertanya soal kepada aku, pasal apa doa aku tak makbul? Pasal apa aku minta tak dapat? Katakan aku dekat. Inni qarib, aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, mengabulkan, memperkenalkan segala hajat yang dia minta. Syarat falyastajibu li, fa syarti, fa tu fa syarti, syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ada juga ia nisbah di belakang. Hendaklah mereka menyempurnakan segala kewajiban yang wajib bagi aku. Nampak apa yang aku perintah? Sembahyang kena buat, puasa kena buat, benda wajib kena buat. Wal yu'minu bi, dan mereka kena beriman langsung kepada aku. Nampak tak? Jangan bergantung kepada yang lain. Itu dia ada tauhid qasdi wal iradah yang kita bawa dalam sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan minta orang lain. Nampak tak? Isti'anah langsung kepada Allah. Itu kena ada pegangan dia tadi, baru Tuhan makbul. Ada syarat. Dan Nabi beritahu lagi 3 cara Tuhan makbul. Pertama, kita minta A, dia bagi A. Kita minta hijau, dia bagi hijau. Nampak tak? Tak ubah. Kedua, kita minta A, dia bagi B. Nampak tak? Pasal B lebih baik daripada A, kita tak faham ya. Benda yang patut yang kena minta, hang tak minta. Benda yang tak kena hang minta, maka tu aku bagi yang patut hang terima. Nampak cara dia? Itu doa yang kedua. Tuhan makbulkan doa cara tu. Dia makbulkan doa cara tu. Yang kedua. Yang ketiga, Allah taruh dia bagi dia akhirat. Aku bagi kat dunia, dia lingkup. Nampak tak? Itu dia. Aku taruh dia akhirat. Itu dia. Itulah. Macam tadi kita minta A, dia bagi B. Dia tak bagi kita, dia bagi anak kita. Bagi kita dia noh. Nampak tak? Itu dia. Dia bagi kat anak kita. Anak kita tolong bagi kat kita. Nampak tak? Aku nak pakai kereta, tak ada can nak pakai kereta.
Daripada mudah sampai kita duk pakai gerek itulah. Ha? Tak gitulah. Satu hamba Allah duk kira, duk kerja kilang gula. Sahabat saya lah, nampak tak? Anak sebelah duk kayu peskat. Dia kerja kilang gula. Nampak? Tak pernah rasa motor, tak pernah naik motosikal, tak pernah rasa kereta dan tak terlintas nak naik kereta. Nampak? Tapi teringin dia kata, waktu tengok orang motor teringin. Nak beli tak mampu. Kereta lagi tak mampu, nampak dah. Tapi minta juga kepada Allah, bagilah kat aku sikit kemudahan sikit lah. Allah bagi, tapi bagi kat anak dia. Anak dia beli kereta kat dia. Nampak? Tu dia. Dah beli kereta, dia pula takut nak naik pula. Tu dia. Tengok kita perhati. Tu saya kata tadi, hang dah minta dah. Tapi Allah tak bagi, hang bagi kat. Dia bagi kat hang ikut. Nampak, hang dia berderai kereta tu, anak-anak semua dia makan, tak makan lebih. Tu anak banyak cerita. Maka tu Allah ganti. Itu konsep yang kata tadi. Doa minta A, Tuhan bagi B. Nampak tak? Ya? Ya, tu dia. Contohlah. Kadang-kadang kita minta satu benda tu baik. Nampak tak? Ya Allah, bagilah aku sihat, afiat. Nampak tak? Aku nak pergi Mekah. Dah dipanggil tabung haji, dah panggil dah. Masuk sistem nama aku nak pergi Mekah buat kerja haji. Ya. Ya Allah, engkau bagilah aku sihat, afiat. Minta sihat tau. Minta esok jatuh masuk hospital. Nampak tak? Dia kata, dia minta sihat, Tuhan bagi sakit. Dia kata apa? Aku tak pergi Mekah tahun ni lah. Dia tak? Lah. Dia minta sihat, rupanya dekat dia tu ada penyakit. Tersimpan penyakit dekat dia tu, ada penyakit yang dia tak faham, dia tak sedang menjerak penyakit itu pada diri dia. Duk pedan larak penyakit itu dengan dia. Bila dia minta sihat, Tuhan kena bongkar penyakit. Bongkar penyakit dia, masuk hospital, buat operation apa semua. Nampak tak? Keluar hospital, sihat lah. Lepas 3 hari pergi Mekah. Nampak doa tak? Minta doa sihat, tapi Tuhan bagi sakit. Sakit tu penyakit dia. Supaya dia sihat, kena bawa keluar lah penyakit tu. Bila keluar penyakit, baru dia sihat, boleh buat kerja haji. Tengok. Dia kena faham tu. Cara macam mana Tuhan mengabulkan doa. Perbuatan Allah tu kita kena kenal. Itu kita panggil bil hikmah. Hikmah ni lah kita nak. Allah nak bagi hikmah kat kita boleh faham. Kalau tidak ada hikmah, kita tidak faham semua ni. Ya? Hikmah tu kita perlu, tuan-tuan. Kalau tak faham hikmah, maka tu Allah Ta'ala tu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala beri hikmah kepada siapa dia suka. Wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang Tuhan bagi hikmah kepadanya, maka dia mampu melakukan kebajikan yang banyak. Ada hikmah boleh buat kebajikan yang banyak. Tak ada hikmah tak boleh buat kebajikan yang banyak, tuan-tuan. Itu yang kita nak faham tadi. Jadi maka kata muslim, maka jadilah hakikat jaiz akan hakikat wajib, hakikat mustahil tiada sah dihukum oleh akal perkataan itu. Adapun beri pahala oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat taat kepada hukum syarak, maka itu wajib kerana sudah dijanjikan dengan kebajikan, menyalahi janji kebajikan, kekurangan-kekurangan dan atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah. Jadi pendek kata kita nak faham tu. Adapun menyiksa oleh Allah Ta'ala atau orang yang Islam yang berbuat maksiat pada hukum syarak, iaitu harus pada akal dan pada syarak atau kaul Asy'ari. Menurut Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata tadi ini Allah SWT ya menyiksa oleh Allah atau orang Islam yang berbuat maksiat. Kita faham tu, memang itu hukum syarak lah. Hukum syarak kata barang siapa langgar perintah Allah, maka dia akan dihukum. Ya, mustahak. Dia tak kata kena hukum, mustahik. Dia guna bahasa tu. Mustahik ni makna kata kepatutan yang wajar di atas Allah. Nampak tak? Nampak tak? Cara kasar kita berbalui. Faham tak ya? Jangan kata orang maksiat tu Tuhan kena azab dia. Dia akan kena azab, tak betul. Jangan kata tu. Nampak tak? Orang yang buat maksiat mustahik menerima azab. Nampak? Mustahik itu makna kata kepatutan. Nampak tak? Ke atas Allah. Kalau Allah siksa dia, patut. Nampak tak? Itu kita panggil mustahik, bahasa yang dipakai dalam hukum. Kita kena faham. Sebab ulama' muktabar kita nak kata haram cukup takut. Kalau perkara haram tak mudah keluar. Tidak harus. Imam Syafi'i yang kita belum banyak. Tidak harus. Itu dia. Dia tak kata haram, dia kata tidak harus. Tengok depan lapik nak cakap. Itu kata tadi. Kerana nak pelihara sifat
sifat jaiz tu yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib ada sifat jaiz kepada Allah, yang sifat kepada Allah Taala. Baik, syahadat bahawa mungkin itu bersamaan wujudnya dan adamnya, tetapi jika sudah ta'alluq kudrat Allah Taala dengan menjadikan dia, iaitu wajib jadinya, dan jika tiada wajib jadinya secara lazimlah ia lemah Allah Taala itu menjadikan mustahil seperti barang yang telah lalu sebutnya, tetapi wajib dinamakan wajib ardi. Itu dia nak. Kalau kita kata dengar guruh peti ni, kita ni kata apa? Nampak? Dah confirm orang yang berakal dengan hukum adat, ya. Akal kita terbina pada umur kita 28. Umur kita 28, akal kita habis dah dekat tu lah. Akal tak akan berkembang dekat 28 ya. Kita punya fizikal 22. Ini kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata dalam satu hadis. Dia kata kita punya kerangka kita ni hanya berakhir ciptaan dia sampai ketika umur 22. Masa tu tulang kita besar tu, tak besar lah. Nak tinggi pun tinggi tu lah. Tang-tang 22. Jadi sebelum 22 tu kita kena usahalah, nampak? Makan ni, buat tu, bersenam ke apa semua. Tu jadi besar dan apa semua bergantung kepada sebelum 22. Akal kita pula 28. Bila sampai umur 28, terhenti dah akal tu. Dia akan tambah akal dia dengan ilmu dan pengalaman. Tu dia. Nampak? Bila ada ilmu, ada pengalaman, akal tu akan berkembang lah. Jadi makna kata, itu kata musannif, ya, pada hukum syarak tadi ini kita pakai pada akalnya. Kalau kita lihat tadi ini, maknanya kalau Allah mengazab satu orang maksiat, ya, itu sah pada hukum syarak. Sebab ada dalil. Quran sebut banyak, kan? Orang yang maksiat, orang yang dosa, Tuhan sebut azab dan neraka. Sebut, ya. Dan begitu juga sah pada hukum akal. Hukum akal pun sah. Kalau Tuhan tak mau azab dia pun boleh. Dia tak mau azab. Dia tak mau azab. Sepanjang hayat dia tidak buat kerja, dia tidak buat kebajikan. Seorang perempuan sundal, daripada muda sampai ketua, duk buat kerja sundal ni, persundalan. Nampak? Tak ada jalan-jalan yang nampak kebajikan. Secara umum kalau orang tengok secara kasar, orang kata apa? Dia ni ahli neraka. Anak neraka dia masuk lah. Ya, sebab tu bila dia balik pada kampung ni, ceritalah orang Yahudi ni, dia balik kampung dia, orang kampung halau dia keluar. Perempuan ni jangan pergi masuk kampung kita. Sebab dia perempuan sundal. Dia akan bawa keburukan dalam kampung kita. Halau dia keluar. Dia pun keluarlah, kena halau. Sambil duduk jalan keluar tadi ni, rasa dahaga. Bila dahaga, dia pun tengok ada satu bekas ayak. Dia pun cedok ayak dengan but. Dia pakai kasut but, dia cedok kasut but, dia minum. Tengok-tengok di belakang dia ikut seekor anjing jalan ni dah. Dahaga anjing. Hang pun lagu aku juga, dia kata. Nampak dia. Dia pun cedok ayak bagi anjing tu minum. Dengan kerana itu dia masuk syurga. Nampak? Tu habis macam mana dia kata? Ini kena Allah. Itu hukumnya harus. Harus. Sebab tu kita kata tadi ni, kita nak masuk syurga atau neraka harus pada Allah. Tapi kita kena mengimbau satu benda. Kena cari. Kita kena cari rahmat Allah. Cari rahmat Allah. Itu saja jalan. Tuan-tuan, ingin masuk syurga, ingin dapat pengampunan daripada Allah SWT, cari rahmat Allah. Boleh tak? Rahmat Allah ada pada masa, ada pada tempat, ada pada orang, ada pada benda, ada pada ketika, ada pada amalan kebajikan. Kena carilah. Barang siapa baca Alhaakumut Takasur sekali, sama dengan 1000 kebajikan. Itu dia. Besar. Alhaakumut Takasur, habislah. Ni ambil alha saja kacau lah. Surah tu berhabis baca. Surah Takasur tu baca berhabis satu surah, tuan-tuan, mengikut hadis Nabi, 1000 kebajikan. Barang siapa kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali, 200,000 kebajikan. Barang siapa kata la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattaqi sahibata wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad 1 juta kebajikan, 10 kali baca. Tu dia. Tu kena cari ya. Barang siapa sembahyang sebelum asar 4 rakaat, dia mendapat rahmat daripada Allah. Dirahmati Allah akan orang yang sembahyang 4 rakaat sunat asar. Dia boleh. Itu semua rahmat. Kena cari rahmat tu. Rahmat-rahmat inilah yang akan mengimbau bawa kita kepada syurga, tuan-tuan. Insya-Allah takat tu lakukan. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil nabil karim nabiyina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu.